kerja kita, terutama di sektor gas dan elektrik. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Puan Fazlin binti Sharif Udin untuk memberi taklimat beliau. Silakan Puan. Puan Fazlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, teruskan Puan silakan jemput Puan. Oh, dah terus ya? Silakan teruskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya perkenalkan diri saya, Fazlin Sharifuddin daripada ST Melaka. Ofis kita bersebelahan je. Kalau dengan DOS tu di menara, kita di bangunan Perkeso. Okey. Okey, saya share slide . Alamak, tak boleh lah. Disable. Kalau disable Puan kejap Ya, macam mana cara lain untuk kita nak cuba share screen Puan? Kejap Puan Kena kasih apa? Akses tak kebenaran? Oh ya. Co-host. Kejap Dia kena co-host. Chat ni boleh. Co-host macam mana buat? Tak, dia dah tak bawah ni. Ya. Nama siapa? Fazlin. Dia dah. Sini ke bawah kan? Ni. Itu B. Komputer tak cukup besar. Okey, puan-puan cuba boleh semula. Okey, sekejap . Okey. Boleh nampak tak? Boleh Puan. Okey, boleh. Boleh Puan. Okay, kita sambung . Saya diberitahu 3.30 tapi 3 suku semua dah ada. Kita teruskan je lah . Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh Puan. Dan selamat petang. Okey, pada semua warga JKKP DOS Melaka semua di Melaka kan? Tak ada yang luar kan? Semua di Melaka Puan. Okey, alhamdulillah. So kita ni berjiran lah. Saya di Wisma Perkeso sebelah ST Melaka. Selalu juga jalan-jalan dekat Wisma tu untuk breakfast. Okey. Okay, hari ni saya nak bercerita tentang perundangan dan penguatkuasaan yang dilakukan oleh Suruhanjaya Tenaga lah. So hari ni perundangan elektrik. Kalau boleh ni macam sesi sharing knowledge lah. Jadi kalau tuan-tuan, puan-puan ada soalan nak diutarakan, boleh terus mencelah lah, takut lupa nanti bila di akhir session. Okay, kita teruskan ya. Okay, saya cerita sikit nanti pasal SD sikit. Mungkin ada yang tak berapa kenal dengan Suruhanjaya Tenaga. Dan sedikit definisi dalam perundangan. Dan juga perundangan yang berkaitan orang kompeten, perpasangan dan penyelenggaraan. Dan last kali jika ada Q&A, bolehlah kita teruskan. Tapi saya bagi nanti boleh je mencelah. Okey. Suruhanjaya Tenaga Suruhanjaya Tenaga ni kita dulunya dikenali sebagai Jabatan Bekalan Elektrik. Dulu government lah. So bila tahun 2001 Jabatan Bekalan Elektrik ni telah dijumutkan.
So digantikan dengan Suruhanjaya Tenaga lah. So kita di bawah KETSA, di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Tapi kita agensi lah, bukan government kita agensi kerajaan. Yang mana kita semua bila start 2001 semua ST adalah kita pakai EPF scheme, kita tak ada lagi pension macam DOSH lah. Kita bukan government. So yang untung siapa yang sebelum 2001 bekerja dengan Jabatan Bekalan Elektrik dan diserap ke Suruhanjaya Tenaga, dia terus dapat pension dan juga gaji. Jadi itu untung untuk orang-orang lama lah di ST. Dia ada 2 gaji lah, satu pension dan satu juga gaji lah. Macam saya yang baru-baru ni, saya masuk 2008, tak adalah kita terus skim EPF. Okay, jadi kadang confuse lah. Email kami je st.gov.my, tapi secara amnya kita punya dari segi pengambilan staff apa semua melalui ST sendiri, tak melalui JPA. Okay, dia tak melalui SPA. Okay, Badan Kawalan Keselamatan Elektrik ni selain daripada tuan-tuan DOSH sebab ada keselamatan kan, okay, Suruhanjaya Tenaga yang akan menguatkuasakan Undang-Undang Akta Bekalan Elektrik 1990, Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 dan juga untuk wiring kita pakai MSIC 60364 lah. Selain daripada tu kita ada juga dengan SIRIM bahagian untuk peralatan. Jadi 3 agensi lah kalau keselamatan elektrik. Selain daripada tuan-tuan, ST dan juga SIRIM lah. Okay, ni yang tadi saya cerita sikit tadi, ST. Kita ditubuhkan baru lagi 2001. Mengambil alih Jabatan Bekalan Elektrik dan Gas. So kalau gas kita piping saja. Gas piping. Okay. Jadi kita tak mengawal sedia Petronas ke apa, tak ada. Bawah kita yang kita kawal sedia adalah TNB, SESB untuk Sabah. Kalau Sarawak kita ada yang pembekal tenaga adalah SESCO, tapi Sarawak kita punya undang-undang tak cover. So sebab tu kita tak ada, SESCO bukan di bawah kita lah. Lepas tu kita ada semua IPP dan kita ada juga Gas Malaysia. Macam Petronas bukan di bawah ST lah. Okay, kita punya Akta Suruhanjaya Tenaga ni, kita berfungsi sebagai regulatory body lah, pengawal sedia untuk elektrik dan gas. Dan dalam Suruhanjaya Tenaga, yang ini adalah akta-akta dan peraturan yang kami kuatkuasakan. Akta Bekalan Elektrik 1990 dengan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 yang saya bold tu, itu 2 yang utama lah. Yang kebanyakan kami di pejabat kawasan pun praktis lah. Yang lain-lain tu ada, tapi maksudnya bukan main akta lah. Okay. Tanggungjawab ST adalah untuk memastikan bekalan elektrik dan gas berpaip yang disalurkan kepada pengguna adalah selamat, berdaya harap dan pada harga yang berkelanjutan. So dari segi macam kita punya bil elektrik tu kan, memang ada di ST ibu pejabat kami di Putrajaya yang akan kaji lah macam mana nak letakkan tarif elektrik semua. Ada satu unit di HQ lah. Okay, so kita di pejabat kawasan bukan yang pasal apa, kalau tanya kenapa saya punya macam mana nak kira, macam mana nak kira kita boleh kirakan. Maksudnya macam mana nak dapatkan bil tu dikira macam tu, itu di HQ lah. Okay. Ini adalah tanggungjawab kita lah yang utama sebagai pengawal sedia elektrik. Okay. Kemudian kita kena memastikan perpasangan yang direka bentuk dibina adalah selamat, memastikan peralatan elektrik digunakan selamat dan juga memastikan perpasangan dikendalikan oleh orang kompetent. So saya rasa tuan-tuan perempuan pun masih ada confuse apa perpasangan, apa orang kompeten semua, nanti saya akan explain selepas ni lah. Ini kerjasama kita dengan SIRIM. Selain daripada ST, SIRIM ada juga buat label dengan contohnya dengan Jabatan Pengangkatan Jalan, ada PJ, ada bomba. So kalau tuan-tuan ada pakai motor helmet tu, dengan JPJ tu dia ada SIRIM dan motorcycle helmet tu. Kalau ST kita, kalau tuan-tuan perasan, kat semua barang-barang peralatan atau perkakasan yang ada kat rumah. Contohnya macam TV, iron ke, kita punya rice cooker, segala swiss-swiss tu semua sepatutnya ada stiker SIRIM ST. Bermaksud produk tu
telah di-approve dia punya standard dia dan dijamin selamat dia SIRIM ST ni. So kalau yang batch lama yang belah kiri atas tu itu stiker yang zaman dulu punya lah. Yang kanan yang latest adalah yang belah kanan atas tu, SIRIM ST tu. So kalau tuan-tuan perempuan nak beli barang baru perkakasan elektrik yang digunakan di rumah, apa-apa saja barang elektrik yang digunakan di rumah, pastikan ada stiker SIRIM ST ni baru beli. Maksudnya brand tu, kalau brand yang memang ada brand contohnya Panasonic, Sony ke apa, confirm ada lah. Tapi kalau tuan-tuan perempuan tak pernah dengar brand tu, cari stiker ni. Kalau ada insya-Allah lah selamat. Okey. Ini definisi dalam perundangan Kalau di website ST ada semua kita nyatakan apa dia punya, kita punya perundangan, peraturan, standard, semua ni kita ada dalam bentuk, boleh di-download lah dalam bentuk soft copy. Ini contoh semua kita punya akta pun ada dalam tu. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak merujuk, nakkan dia punya hard copy ke apa, boleh tengok soft copy tu, boleh semak lah yang mana satu. Tapi kalau lebih bagus, beli yang buku dia lah. Jadi semua ada, semua kita punya akta peraturan semua ada dalam website kami. Boleh Google je Suruhanjaya Tenaga, semua akan pergi pada website ST lah. Okey, orang komputer So ni orang komputer ni mungkin tuan-tuan perempuan pernah dengar, ada mungkin yang tak pernah dengar ke. Tapi orang komputer ni maksud dia, kalau mengikut takrifan daripada Seksyen 2 Akta Bekalan Elektrik 1990, orang komputer ni orang yang memegang perakuan kekomputeran yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga untuk melaksanakan kerja mengikut sekatan-sekatan jika ada yang dinyatakan dalam perakuan itu. Maksudnya orang tu ada sijil dengan ST. Dia ada satu sijil dan sijil dia tu bagi tahu apa kategori dia dan apa kerja yang dia boleh buat. Jadi ada 6 kategori orang komputer yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga untuk elektrik. Jadi yang paling tinggi hierarki dia, jurutera perkhidmatan elektrik, jurutera elektrik komputer. Dua-dua jurutera ni yang ada IR kat depan tu. Tak semestinya yang ada IR tu adalah jurutera komputer, tapi semua jurutera komputer mesti ada IR. Itu maksudnya jadi kalau tuan-tuan perempuan ada profesional IR, baru boleh pergi pada exam untuk ambil jurutera komputer. Tapi kalau tak ada, nak ambil komputer tak boleh. Okay. So dua tu jurutera perkhidmatan elektrik, jurutera elektrik komputer. Yang ketiga adalah penyedia elektrik, penjaga jentera ataupun chargeman, pendawai, wireman dan juga pencantum kabel. Semua ni ada bidang tugas masing-masing lah. Macam pendawai ni buat wiring. Untuk chargeman, penjaga jentera, dia biasanya bekerja dengan switchboard ataupun papan switch di bangunan-bangunan atau kilang-kilang lah. Pencantum kabel ni jointer untuk biasanya kerja-kerja untuk dalam kabel bawah tanah. Okay, perpasangan. So perpasangan ni, term ni kalau di ST biasalah, tapi mungkin di orang luar dia tak berapa familiar perpasangan, apa perpasangan. So perpasangan ni kalau in English senang je, electrical installation. So maksudnya satu perpasangan tu dia punya sistem. Start daripada dia punya incoming, dia masuk dia punya transformer ke, dia pergi kepada dia punya switchboard apa semua, dia punya wiring, dia punya kabel apa semua, kita panggil satu sistem. So satu sistem ni kita panggil dia perpasangan. So katakan tuan-tuan di Menara Persekutuan berdaftar dengan satu perpasangan lah. Menara Persekutuan tu ada satu perpasangan yang berdaftar dengan ST. So maksudnya dia ada satu sistem elektrik, start daripada transformer sampailah ke tuan-tuan punya ni lah, sampai kita boleh menggunakan elektrik lah, kita boleh tekan switch dan berfungsi lah. Jadi kalau katakan satu kilang tu dia boleh jadi banyak perpasangan. Contohnya macam CTRM. Dia ada 3 atau 4 yang terbaru perpasangan dengan ST. Sebab dia ada 4 sistem berbeza. Maksudnya kalau kilang tu besar, kalau dia asingkan dia punya sistem tu. Maksudnya mungkin untuk bangunan yang ni satu sistem. Bangunan yang ni satu sistem. Dia tak bersambung antara sistem tu. Jadi dia akan boleh jadi ada 3 atau 4 perpasangan dalam satu tempat. Kalau kita yang biasanya kalau buat enforcement, kita akan tanya berapa bil elektrik yang dia terima setiap bulan daripada TNB. Kalau katakan dia ada 3 bil, maksudnya 3 sistem lah tu. Secara logiknya 3 sistem. Sebab 3 sistem berbeza. Jadi kalau
Ya, Kalau kilang Zinyi tu dia besar, dia ada berapa banyak perpasangan tahu tak? Zini tu dia setakat ni satu perpasangan je, dia 33 kV, 33,000 volt incoming je. Tapi dia ada satu lagi khas untuk lesen. Dia ada juga kita panggil satu lagi, dia ada sijil lesen lesen awam. Maksudnya dia ada, sebab dia solar kan. Dia ada dua lesen berbeza lah dengan ST. Satu perpasangan, satu lagi adalah lesen. Lesen tu dengan HQ lah, yang perpasangan tu dengan kami di ST Melaka. Dia memang sangat besar Zini tu. Macam saya rasa DOS pun berapa kali dah masuk sebab banyak accident dekat Zini tu. Yang mana kami pun ada beberapa kes jugalah. Rasanya yang sekarang dekat ST Melaka ada tiga kes lah dengan Melaka. So saya rasa itu elektrik. Kalau yang lain-lain tu saya rasa DOS pun mungkin lah selalu juga yang masuk sini tu. Sebab Zini tu incoming dia 33,000. So bila perpasangan tu, macam mana nak tahu dia tu perlu daftar ke tak perlu daftar dengan swadaya tenaga. So bila mana dia lebih daripada 11,000 volt, 11 kV, dia mesti wajib daftar lebih. Macam sistem kat Malaysia ni, kalau kita rumah dua je, kita single phase dengan three phase. Single phase kita 230, kita punya three phase 400 volt. Kalau sebelum tahun 2008, kita punya single phase 240, kita punya three phase 415. Tapi bila dah 2008 dah jadi 230 yang 400 volt. Kita rumah sampai situ je, dua sistem je. Three phase ke, three phase sebenarnya rumah besar lah, rumah banglo ataupun biasanya kalau bil elektrik lebih 400 ke apa, dia akan three phase lah. Kalau yang biasa, single phase 230 volt. Tapi kalau di industri, dia terus pada 400 volt minimum. Lepas tu yang atas dia 11,000 volt, 11 kV lah. Macam tuan-tuan menara persekutuan 11,000. Jadi macam Zini 33,000. CTRM 11 rasanya, 11,000. Paling tinggi di Melaka 132,000 volt. Macam di CSC Steel dekat sebelah Kilang Mami tu kan. Itu paling tinggi lah sebab dia buat besi dia memang perlukan banyak ni lah current untuk operate. Okay, kalau dia lebih je 11 kV, sebab sistem tu perlukan alat ubah ataupun transformer untuk nak memberi bekalan 11,000 tu lah. Jadi kalau ada transformer je dalam ST mesti kena register sebagai perpasangan. Yang kedua dia punya situation, dia ada genset. So dia ada genset, dia pun perlu daftar sebagai perpasangan. Dan yang ketiga dia ada dua-dua, dia ada genset dan juga dia ada transformer. Pun pendaftar juga. So 3 situasi ni perlu daftar lah dengan ST. So kalau macam kilang kecil-kecil contohnya IKS yang hanya bekalan masuk 400 volt, yang tak ada genset, tak ada transformer, tak perlu register. Okay. Okay, ni pelesenan Yang macam tadi Zini tu dia ada satu lagi pelesenan awam Jadi pelesenan perpasangan awam ni maksudnya dia ada aktiviti menjual tenaga. Menjual tenaga ni maksudnya dia ada meter lah, meter submeter. Kalau contoh Aeon, Tesco atau servis apartment biasanya diorang akan memohon bulk meter daripada TNB. Dia akan mohon satu bulk meter dari TNB. Selepas dapat bulk meter tu, maksudnya dia bayar kat TNB yang bulk tu, yang satu tu. Tapi selepas daripada bulk meter tu, dia akan buat metering sendiri. Dia subkan, dia buat meter sendirilah. Dia kena ikutlah kita punya kriteria dan juga syarat-syarat yang kita kenakan. Sama macam mana dengan TNB. Dia buat meter, jadi macam Aeon tu dia punya tenant dia, macam yang kedai-kedai dalam Aeon tu, contohnya macam kalau kedai ada Baskin Robbins ke KFC ke apa situ, dia akan bayar bil tu bukan pada TNB, dia bayar pada dia punya badan pengurusan dia lah, pada Aeon. Okay. Sebab dia Aeon tu berdaftar sebagai pelesenan awam. Dia maksudnya ada tenant lah, dia jual tenaga kepada tenant dia. Dia charge pun charge yang kita tetapkan lah. Dia tak boleh suka-suka charge lah, maksudnya dia ada kena ikut syarat kita. Yang kedua jenis lesen adalah perpasangan persendirian. Ini yang stand alone lah, maksudnya kalau genset tu dia generator yang digunakan sepenuh masa, bukan sebagai backup. Kalau selalu yang standard dia yang genset yang backup tu kan kalau tak ada current boleh beroperasi, contohnya tempat ada lift, tempat ada ATM. Yang ni dia full time guna bekalan daripada genset tu sendiri.
Contohnya kat tapak Carnival kalau dekat MITC tu, selalu kalau ada tapak tu, ni dah 2 tahun tak ada apa-apa. Dah jadi pusat apa COVID kan. So kilang sawit yang dalam-dalam yang TNB tak boleh nak supply tu, tu ada, masih ada yang gunakan full time lah generator. Itu pelesinan lah, kita beza tadi dengan pepasang. Okay, ni perundangan berkaitan orang komputer, pemasangan dan penjarakan mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990 dan juga Peraturan-Peraturan Elektrik 1994. Kalau ada soalan boleh tu tanya. Takut lupa je. Okay, ni yang pemasangan tadi lah. Sebab tu kita suruh daftar sebab dia ada dalam kita punya section 21 mengatakan pemasangan tu perlu didaftarkan. Jadi daftar 1 hingga 5 tahun. Macam Menara Persekutuan dia daftar sebagai pemasangan. Dan dia punya bayaran tak ada bayaran. Untuk government owned building tak ada. Free. So kita biasa dia minta setahun, kita terus kasih 5 tahun. Kita terus tak payahlah renew tak tahun, 5 tahun terus bagi sebab free. Tapi kalau di tempat lain, contoh CTRM, tu tak free lah sebab dia swasta. Jadi dia punya bayaran tu bergantung kepada capacity transformer tu. Jadi macam maksimum paling tinggi RM3,000 setahun. Minimum dalam 20 ke RM30 je setahun. So kita ikut kapasiti dia lah. Okay, yang kedua adalah kekompitenan. Kawalan kekompitenan maksudnya kena ada orang kompeten dalam pemasangan tu. Okay, kalau contoh di Menara Persekutuan, tempat tuan-tuan dan perempuan, ada satu kita panggil maintenance tu kan, ambang wira. Ambang wira tu, dan kalau office dekat bawah tu, Ambang Wira tu dia memang ada grup chargeman dengan wireman untuk mengendalikan pemasangan Menara Persekutuan tu. Dia punya head tu Cik Nazarudin. Kalau kenal lah Cik Nazarudin tu head dia lah untuk menjaga pemasangan elektrik di bangunan tuan-tuan lah. Jadi dia ada orang yang menjaga tu. Maksudnya orang yang berkaitan orang kompeten lah. Dia ada, sebab dia dah daftar sebagai pemasangan. Jadi bila dia daftar pemasangan, dia perlu ada orang kompeten. Okay. Tanggungjawab orang kompeten dan majikan. Orang kompeten ni, dia kena melaksanakan kerja-kerja elektrik lah. Okay. Melaksanakan kerja elektrik dan juga dia kena register diri dia dengan ST. Walaupun dia dah ada dapat sijil dulu, macam kalau kita dulu dapat diploma ke degree, dapat sijil kita tak perlu register. Tapi macam dia dapat je sijil kompeten daripada ST, dia perlu daftar dia punya sijil tu dengan ST. Jadi di bawah dia punya pendaftaran tu majikan dia lah. Dia kena ada majikan, dia tak boleh stand alone lah. Maksudnya dia kerja sendiri dia tak boleh. Melainkan dia jurutera yang perkhidmatan elektrik dengan dengan jurutera elektrik kompeten sebab dia orang ada kerja yang boleh buat visiting. So dia boleh stand alone. Untuk 2 kategori tu je yang special. Okay, yang lain semua mesti kena ada majikan. So majikan ni perlulah melantik dan mendaftarkan orang kompeten, menyediakan senarai tugas dan memastikan tempat kerja dia sentiasa dalam keadaan selamat. Okay. Ini tanggungjawab orang kompeten juga. Yang orang kompeten ni dia punya di dalam peraturan 12 ni penyediaan dan penyiapan pemasangan ni kita panggil dia sekarang borang G. Borang G ni borang kerja siap. Menandakan kerja telah siap, borang G. So borang G ni kalau katakan kita kat rumah, kalau tuan-tuan perempuan ada experience contohnya beli rumah, masuk bekalan, maksudnya developer tak uruskan lah tuan-tuan perempuan yang kena uruskan. Memang dalam developer bagi tu memang ada borang G dengan borang lagi satu borang H. Borang G tu maknanya dah siap lah. Rumah tu bukan rumah dah siap. Wiring kat rumah tu dah siap. So borang G tu kerja dah siap. Dia kena sign oleh orang kompeten lah. Dia tak boleh yang sign tu on behalf developer ke on behalf yang Indun buat ke tak ada. Dia borang G tu kena disign oleh orang kompeten. Ini contoh borang G lah. Kalau TNB ni memang borang yang memang mandatory lah untuk setiap kali prosedur untuk masuk bekalan dan apa-apa kalau katakan satu tempat tu baru siap, satu bangunan baru siap, ni mesti kena ada lah. Menandakan elektrik tu dah siap. Okay, yang kedua, borang H. Ni kita panggil borang ujian. Tadi borang dah siap, lepas siap dia kena uji. Lepas siap dia kena buat test. Okay, so borang H ni biasanya kalau di ST, kita biasanya kalau kita siasat apa-apa ke, kita akan tengok dari segi borang G dengan H ni.
Kadang-kadang kalau borang GH tu, kalau kita tahu dia main sign je, kita boleh tengok pada tarikh apa ni borang G dengan H lah. Sebab kalau kadang-kadang dia main tulis je tarikh, tak logik lah borang H dia sign dulu, lepas tu baru borang G. Macam mana dia test dulu baru siap. So sepatutnya tarikh borang G tu, kalau borang G dengan H tu tarikh yang sama tak ada masalah. Tapi kalau borang G tu katakan H yang dia sign dulu sekarang, G yang seminggu selepas tu tak logik lah. Kenapa tak siap dia dah test? Patutnya dah siap baru test untuk pastikan pendawaian tu selamat lah. Jadi borang G dengan H ni dua borang yang penting lah. Dia ada sebab dalam H ni semua apa ujian yang dilakukan lah. Okay, ada soalan ke? Tak ada. Jalan apa nak tanya? Okay. Oh, tak ada kot. Okay, tak ada Ketekan aku. Ya kot. Okay, so borang H ni ujian lah tadi G dengan H ni contoh dia. Sebab dia kena bagi tahu apa test dia dah buat, apa semua dia kena sign lah. Kena ada orang kompetent yang sign ni. Sama juga borang G tak boleh orang yang bukan kompetent untuk sign lah. Tak boleh owner, tak boleh apa. Dia mesti orang kompetent. Okay, saya teruskan Ya. Soalan. Uh-huh. Saya nak tanya apa biasa bagi kepada pelesenan ataupun orang kompetent ni bagi kepada personal kan? Dia ada tak bagi kepada syarikat, syarikat? Macam mana? Tak, dia ST ni pernah tak bagi orang yang kompeten, bukan orang kompeten, maksudnya syarikat yang kompeten. Ada tak lesen macam tu? Lesen kita, kalau apa pemahaman saya berdasarkan soalan cik lah, lesen kita ni kita ada contohnya lesen perpasangan. Okey, perpasangan ni kita kasih lesen, dia dah daftar, bila dah daftar semua cukup dia punya dokumen apa semua, kita kasih dia satu sijil perpasangan. Kalau lesen pun kita bagi juga satu sijil pelesenan. Orang kompeten pun dia ada satu sijil juga, satu perakuan dia. Okey Puan, itu saya faham. Maksudnya kalau untuk yang personalnya dia bagi kepada person in charge lah. Kalau macam syarikat tadi Puan kata bagi lesen kepada pasangan tu, maksudnya nama lesen tu nama syarikat ke nama syarikat tu lah. Nama syarikat, tak ada personal. Nama syarikat betul dia kena ada orang kompeten. Kompeten, betul. Betul pula tiba-tiba orang yang kompeten tu dibuang kerja ke ataupun dia akan berhenti. Lesen tu kekal ke ataupun kena mohon baru? Dia kena dapatkan ganti. Orang kompeten. Dia tak terbatal. Dia kena ganti je orang tu. Lesen tu dia ada tarikh tamat. Macam perpasangan dia ada tarikh mula, tarikh tamat. Katakan dia buat 2 tahun, tiba-tiba dalam masa setahun orang kompeten tu dah berhenti. Jadi apa yang dia perlu buat, dia cari orang baru je. Lesen tu tak terbatal. Sebab apa? Sebab yang pernah berlaku kan macam lah sekarang ni kita kekurangan orang yang kompeten. Betul kan jadi macam kilang-kilang sawit kan. Saya cakap mana-mana lah kan. Dia ni macam dia gantungkan lesen-lesen dia macam tu boleh ke? Tak boleh. Pergantungan tu pun sebenarnya dia macam tak bekerja situ lah. Dia gunakan je. Jadi kalau kita tahu kita akan ambil action lah. Kalau kita tak tahu kita pun tak tahu. Kalau tak ada info kita pun tak tahu. Cumanya kalau kita dapat tahu ada pergantungan dilakukan, contoh paling ketara kita kasih juga satu lesen yang kita panggil lesen kontraktor elektrik. Jadi kontraktor ni memang banyak suka bergantung sebab orang kompeten dia punya wireman, chargeman, dia suka cari dia siapa-siapa, dia akan gantungkan sijil dekat syarikat tu. Jadi kalau kita tahu yang tu memang kita akan ambil tindakan lah. Selain tindakan pada orang kompeten tu sendiri yang menggantungkan diri dia tu, kita juga ambil tindakan pada majikan dia, pada owner. Contoh kalau menara persekutuan ni kan, sekarang menara persekutuan ada perpasangan. Satu perpasangan menara persekutuan. Okey, orang kompeten pun ramai. Sebab di bawah ambang wira tu, ada ramai lah, ada 5 ke 6 orang. Ada yang ada sijil kompeten. Okey, katakanlah kita dapat tahu, tiba-tiba rupanya ada satu orang kompeten ni tak ada pun kerja kat ambang wira tu, maksudnya dia pakai je sijil tu digantung. So apa yang ST buat, selain kita ambil tindakan pada yang orang kompeten yang gantung sijil tu, kita ambil juga tindakan kepada ambang wira dan juga menara persekutuan punya owner. Maksudnya government lah. Semua tu akan disabitkan lah. Jelas tak? Okey, jelas. Betul Puan, lagi satu kan.
kenapa apa XT ni dia tak buat macam Telekom kan? Kalau macam TM tu dia ada banyak syarikat kan, apa ada Digi lah, ada Celcom lah, ada Buyu Mobile kan, macam XT ni dia buat satu TMB. Kenapa? Sebab daripada situ dia macam boleh Saya faham maksud dia. memonopolikan harga elektrik tu. Betul. Dia sini Ada kadang-kadang okey tak apa. Maksudnya yang tuan-tuan nampak TNB. Okey, kita sebenarnya elektrik ni kita ada 3 benda tau. Kita ada transmission, kita ada generation dan juga distribution. TNB ni conquer pada distribution. Maksudnya yang kalau kat rumah kita tak ada elektrik, tak ada current, kita akan call 15454 tu adalah TNB distribution. TNB distribution ni TNB yang berjumpa dengan orang. Maksudnya apa-apa masalah yang kita hadapi kat rumah tu kita akan contact dengan TNB distribution. Kat situ TNB memang monopoli. Sebab tu kita kena betul-betul, kalau kita sebagai Kawasli ni kita memang kena tengok TNB tu punya kerja betul-betul lah, sebab dia satu je company yang, maksudnya kalau tuan-tuan ada rumah, baru beli rumah nak pasang elektrik kan, kita tak ada choice. Maksudnya kita tak ada syarikat macam kalau kita telefon, kita beli handphone, kita nak dapat line, kita boleh ada Maxi, Celcom, Digi, Unify ke apa-apa kan, kita ada banyak choice. Macam elektrik ni tak ada. Maksudnya kena TNB je, tak boleh benda lain. Jadi untuk distribution memang sebenarnya kita tak ada menghalang pun mana-mana company untuk buat bisnes elektrik, tapi disebabkan asal usul TNB itu pun sendiri daripada government, daripada LLN, Lembaga Elektrik Negara. Jadi cara dia mula start tu dengan tak ada lagi orang yang nak, orang kata apa, nak start bisnes untuk elektrik tu. Jadi itu yang jadi masalah sekarang pada distribution tu. Dia menjadi, TNB ni jadi satu company yang betul lah. Maksudnya kat situ lah ST punya peranan untuk kita pastikan betul tak dia buat kerja, ikut tak apa dia punya syarat tu. Tapi kalau berbanding dengan saya kata tadi ada 3 bahagian, kalau generation tu maksudnya penghasilan elektrik, bukan TNB. TNB lebih kurang 40, tak sampai 50% daripada generation di Malaysia yang maksudnya dia bukan company yang macam tadi distribution, bukan dia seorang je. Macam SESB pun anak syarikat TNB. Jadi kalau katakan distribution tu boleh kata TNB 100%. Tapi untuk generation yang membuat elektrik, itu bukan 100% TNB. Lebih kurang 40 lebih persen sahaja TNB. Sebab kalau tuan-tuan pernah dengar, kalau di Melaka kita ada contoh PowerTech. Itu kan IPP tu, Independent Power Producer. Apa tu macam jana Logi buat elektrik tu kan. PowerTech yang dekat Tanjung Keling ada, dekat mana kalau Negeri Sembilan kita ada Jimah, PD Power. Kalau yang besar-besar kita ada macam Malakoff, kita ada macam Tanjung Bin, kita ada macam TNB Jana Manjung dekat Perak. Semua tu adalah macam kilang yang menghasilkan elektrik. Kita panggil dia sebagai IPP. Dia tu adalah pemegang lesen untuk generation. Maknanya menghasilkan elektrik. Itu bukan TNB yang punyalah, maksudnya masing-masing ada company dia lah. Macam SMW ke apa tu semua ada, masing-masing ada. TNB lebih kurang 40, tak sampai 50% daripada generation yang ada kat Malaysia ni. Yang paling besar dia TNB adalah di Jana Manjung lah, dekat Manjung Perak. Itu paling besar TNB. Yang lain semua syarikat-syarikat lain, ada PD Power, PowerTech, kita ada EDRA, semualah. Yang lain-lain lagi lah. Yang kedua tu transmission tu, penghantaran tu, maksudnya yang kabel-kabel elektrik yang dia salurkan, kalau tuan-tuan nampak tepi highway kan, yang betul-betul yang transmission line yang besar tu kan, yang tu TNB je, tak ada orang lain nak ambil business tu. So kat sini cuma generation je yang bukan TNB monopoli. Yang lain sekarang masih lagi TNB, dan kita memang dalam proses untuk kita galakkan syarikat untuk buat bisnes ni. Cuma orang tak berani nak letak sebab modal dia sangat besar dan dia punya infra tu memang akan ambil masa lama lah. Dia macam mana kapal terbang, macam mana AirAsia nak start masuk bisnes. Orang dulu macam dulu Malaysia Airlines je kan, dia ambil masa lama untuk orang nak try bisnes tu. Jadi sama je macam elektrik, orang nak try bisnes elektrik ni, orang akan fikir banyak lah, betul-betul modal yang besar. Tapi memang sekarang macam telco kita pun dah makin banyak kan dia punya provider, dia boleh dia tumpang-tumpang, macam contoh tak perlu dia buat satu
tiang Selcom kat situ. Dia boleh tumpang je dengan Maxis ke dengan Digi. So dekat sini lah yang ST sekarang tengah look forward untuk elektrik pun macam tu. Maksudnya boleh ada company yang boleh menumpang je. Dia punya, orang kata dari segi dia punya dia punya infrastructure untuk elektrik tu lah. Tapi setakat ni memang tak ada lah. Tak ada dengar lagi company yang berani nak buat untuk bisnes elektrik ni. Okay. Okay, saya teruskan Baik. Okay, peraturan 19.4 ni pasal orang komputer ni, pemasangan papan switch ni, maksudnya dia lah yang bertanggungjawab untuk mengakses mana-mana bahagian papan switch. Maksudnya kalau kat rumah kita switch biasa je kan. Kalau dekat macam bangunan tuan-tuan dekat Menara Persatuan tu kita ada switchboard. Dia macam switch yang bentuk almari tu, yang berak-rak tu. Yang itu mesti dikendalikan oleh orang komputer. Maksudnya kita kalau kita orang awam biasa, kita jalan-jalan, kita tak boleh nak mandai-mandai tekan on ke off tu, tak boleh lah. Sebab kawasan tu pun restricted area, memang biasanya dia akan kunci. So itu adalah maksud dia lah. Yang untuk 232 ni, ini untuk jointer, kerja-kerja cantuman kabel. Ini biasa dekat TNB banyak lah sebab dia underground. Macam dekat Menara Persatuan ni tak ada jointer pun. Okay, ni semua orang komputer ni di bawah peraturan 63. Ada kita punya mention kena daftar maksimum 5 tahun, minimum 1 tahun. Yang 63 ni tidak boleh daftar lebih dari satu majikan. Jadi kalau katakan orang tu nak buat part time, contohnya dia kata siang saya kerja kat Menara Persatuan, saya kerja dengan Abang Wira. Malam saya nak kerja dengan kontraktor, contohnya nak buat part time. So tak boleh, dia punya sijil tu mesti daftar di Abang Wira aja. Maksudnya dia daftar di Menara Persatuan sahaja. Yang part time tu sebab kita punya syarat mesti kena bekerja sepenuh masa. Okay, jadi dia tak bolehlah dua kerja melainkan dapat kebenaran Suruhanjaya. Itu ada kes tertentu sajalah. Maksudnya kalau yang macam kes tadi contoh dia memang nak part time, dia memang tak dapat lah macam tu. Okay, dan peraturan nombor 34 ni yang menarik ni pasal on komputer ST ni, kita benarkan dia sampai umur dia 75 tahun untuk dia menggunakan sijil dia. Maksudnya kalau kerja biasa umur 60 tahun dah kena pencen kan. Jaranglah dia nak sambung kan. 60 tahun mesti pencen wajib. Nak pencen awal tak ada masalah, nak pencen wajib tu 60. Jadi kalau di ST kita punya sijil komputer ni sehingga umur 75 tahun. Selepas 75 tahun bukan tak boleh. Boleh dengan syarat dia akan tunjuk medical dia. Dia akan tunjuk medical report, kita akan tengok dia sesuai ke tak sesuai bekerja. Dan dia tak boleh terus maksimum 5 tahun register, dia kena setahun. Itu special lah, maksudnya kat sini kalau orang tu memang sihat, dia bolehlah kerja sehingga dia memang boleh bekerja, kita bagi je dia kerja. So sijil dia tu seolah-olah boleh pakai sehingga dia sihat lah. Dan peraturan 63.5 tu sehingga 65 tahun ni untuk kategori penjaga jentera, pendawai dengan pecantul kabel. Dan 75 tadi yang engineer tu, jurutera dengan penyedia, supervisor. Jadi kat sini lah yang ramai orang, contohnya orang TNB yang ada sijil apa semua, bila dia nampak benda-benda macam ni, dia memang semangat untuk dapatkan sijil sebab dia tahu once dia pencen, dia boleh bekerja di tempat lain sebab ST tak ada limit sampai bila. Selagi orang tu sihat, dia boleh bekerja. Okey, yang peraturan 63.6 tu lah yang kata rekod perubatan tu, memang kita minta untuk yang selebih 65 dan 75 tahun. Okay, dan yang last sekali nombor 37 tu kena daftar dalam tempoh 7 hari setelah dia ambil bekerja. Kadang kontraktor ni dia kata saya tak daftar orang tu sebab orang ni probation ataupun kontrak. Tak ada. Dalam ST kita 7 hari dia kerja je, dia kena register sijil dia dengan majikan dia. Ada DOS ada ni tak? Siapa-siapa yang ada komputer ni? Biasanya orang ada dia tak ngaku. Tak ada Sebab kalau ada tu jangan dia gantung luar, bahaya tu. Tak ada kot sebab kebanyakan dekat jabatan ni mechanical kan. Mechanical kan? Mechanical lah. Ada beberapa orang je pegawai yang ada degree ke, diploma ke dalam bidang electrical. Tapi kadang-kadang mungkin ada sebab dia tak declare je. Mungkin ada, tapi kalau kemungkinan ada tu, minta jangan gunakan
sijil tu pada syarikat lain. Dia seolah-olah macam kita kasih IC kita kat orang tau. Bahaya je tu. Kalau orang yang faham apa value kekompitenan tu, dia boleh menggunakan kita punya sijil tu. Okey, kita teruskan. Peraturan 32 ni perpasangan di tempat hiburan awam ni. Okey, ini maksudnya kena ada seliaan daripada orang kompeten lah. Tak bolehlah dia pasang wiring asal boleh dia sangkut-sangkut je kan. Dia memang kena ada satu, orang kata apa, dipantau oleh orang kompeten lah. Jadi sebab tu tempat hiburan awam ni kalau kita enforcement macam di tapak-tapak expo ni, dia kena ada orang yang satu wireman atau chargeman yang dia letak untuk bertanggungjawab kat situ lah. Dia biasanya dia orang letak dia siapa-siapa, tapi bila kita cari tu dia kena ada satu orang sekongkongnya chargeman lah, sebab biasanya kat expo ni dia ada genset. Okay, 64.1 ni orang kompeten perempuan Swiss, sama jugalah kita nak sambungkan, nak buat apa-apa perkakas elektrik perlengkapan ni mesti di bawah kawalan orang kompeten. Jadi kalau tuan-tuan tanya boleh tak kalau saya kat rumah Swiss, katakanlah saya punya soket outlet tu rosak ke apa kan, nak tukar sendiri kan. Jawapan dia kalau ikutkan akta ni sebenarnya kena orang kompeten. Tapi kalau saya punya jawapan, walaupun saya bukan orang kompeten, kalau tuan-tuan yakin dan pastikan tiada buat kerja tu dalam bukan live, maksudnya off dekat DB rumah kita tu, kita off je, kita trip kan, pakai test pen check ada tak, ada elektrik ke tak ada, confirm tak ada, tuan-tuan buka lah soket tu, buka atau pasang semula, dah pasang semula baru test balik, baru on. Sebab tu simple je. Kadang ada orang kata saya nak tukar Swiss, nak kena panggil orang kompeten. Tak perlu. Tapi dengan syarat kau betul-betul tak reti tu, panggil je lah orang betul kan. Tapi kalau benda-benda tu boleh buat sendiri macam tukar lampu ke apa mentol tu, tak perlu nak panggil orang kompeten. Puan soalan, ada soalan satu. Okey boleh. Sorry apa nama yang macam chargeman tu dia ada grade-grade ke? Ada dengan ada. Semua ada. B5 lah, BO lah, B1. Betul. Ada. Memang yang 6 kategori tadi daripada jurutera perkhidmatan tu, jurutera tu pun ada kategori dia. Ikut pada berapa dia punya voltan dia. Lepas tu yang untuk supervisor tu pun dia sehingga 1000 volt je, dia tak boleh 11 kV. Lepas tu yang kalau macam menara Futuan tu dia grade berapa chargeman dia tu? Okey, dekat chargeman sebab dia 11,000 volt, so memang dia perlukan chargeman grade yang tinggi lah, sekurang-kurangnya BO, B0. So memang ada. Cik Nazar tu BO tak silap. Cik Nazar yang in charge dekat menara Futuan tu. Kalau kenal dia lah Cik Nazaruddin tu. Dia suka pakai baju Amang Wira tu, dia tu memang ada BO. Jadi kalau yang B5 tu apa benda Puan? Tak ada. B5 tak ada. Kita ada B4. Paling tinggi B4. B5 belum lagi. B5 tak ada, tak wujud lagi. B5 lesen motor. Betul lah tu. Mungkin lesen apa? B full kan, B2 ke apa? B5 tak tahu kan. Sebab saya ada pernah pergi ke power plant yang Kuala Sungai Baru tu, dia pernah tunjuk saya B5. Tu yang saya tanya tu. B5 mana ada B5, saya rasa sijil dia tulis PJT tolak 5. Kalau kita dalam kita BO-1. Kalau kita punya tu bukan B5, tapi dalam perakuan tu dia tulis PJ tolak T tolak 5. Maksudnya BO-1. Kalau orang tak dibaca dia cakap B5. Kalau ST dia tak sebut B5 tu. Macam kita tu. B4 paling tinggi. B4 kita punya untuk chargeman tu, A tu untuk low voltage, maksudnya sehingga 1000 volt. A0, A1, A4. Maksudnya A0 switchboard, A1 switchboard dan juga talian atas. A4 termasuk genset. Lepas tu kita ada untuk higher voltage B0, B1, B4. So maksudnya kalau dia B4 tu dia paling terror lah dalam chargeman, dia paling tinggi sekali. B5 tak ada. Untuk pendawai pula kita ada PW1, 2, 3, 4, 5, 6 ada. Tapi boleh dikira 5, 6 tu satu Malaysia pun 20 orang pun tak sampai. Sebab dia dah tak relevan. Dia neon untuk wiring yang melibatkan papan tanda neon. Benda tu dah tak ada. So orang majority pada PW4 saja. PW4 tu maksudnya dia boleh buat 3 phase dan dia juga boleh buat testing.
Itu yang ada banyaklah kategori. Kalau nak cerita tu saya rasa terlalu detail kan. Kalau tuan-tuan rasa nak tanya lanjut, bolehlah nanti boleh email saya ke tanya ke, saya boleh explain lah satu-satu. Okey? Okey, puan soalan lagi, puan soalan. Boleh. Okey, saya Fauzi. Okey, saya nak tanya, kalau macam bangunan menara persekutuan ni, dia memang dia kena ada jurutera, lepas tu penjaga jentera dengan apa tadi? Penawai. Wireman. Memang ketiga-tiga tu ataupun memang kena ada? Okey, kalau untuk menara persekutuan, bila dia berdaftar dia sebagai pepasangan yang berdaftar dengan ST, pepasangan berdaftar dia dah sudah, okey, dah settle. Yang kedua, dia kena ada chargeman. So ada, chargeman ada, wireman kita tak wajibkan untuk pepasangan macam tempat tuan-tuan ni, sebab wireman ni kebanyakannya digunakan di syarikat kontraktor sebab dia buat wiring. Kalau di bangunan-bangunan macam office, bangunan kilang, kita perlukan chargeman sebab dia lebih kepada switchboard punya kerja. Okay, jadi macam tuan-tuan punya yang pepasangan tu memang berdaftar sebagai pepasangan, tak ada masalah. Yang kedua, ada orang kompetent, tak ada masalah. Grade yang betul. Yang ketiga, ada jurutera melawat. Ada juga di menara persekutuan. Maknanya jurutera pelawat ni dia memang dia freelance datang lah. Betul. Dia company, tak silap saya menara tu pakai TKE, tak silap. Tak silap saya lah, TKE. Untuk bangunan tu, kalau yang 11 kV ke atas ni hanya wajib penjaga jentera sajalah. Dia daftar pepasangan, dia kena 3 benda. Bila dia daftar je pepasangan, dia perlu ada orang kompetent, daftar pepasangan tu sendiri, dengan yang ketiga lawatan oleh jurutera pelawat. Maknanya yang charge dengan wireman apa semua, kalau untuk kerja-kerja dalam bangunan untuk apa-apa tu semua chargeman punya lesen je lah. Dia pakai betul. chargeman je lah. Maknanya saya ingat dia kena syarat, dia kena declare, dia memang kena declare lah untuk jurutera pelawat dengan penjaga jentera tu wajib lah untuk dia daftar pemasangan tu kan. Maknanya yang wireman tak wajib lah. Wireman untuk macam bangunan menara ni tak wajib. Tapi tak silap saya dalam ambang wira di menara persekutuan tu memang ada wireman. Sebab orang tu ada 2 sijil. Dia kadang-kadang ada orang tu dia ada wireman, dia ada chargeman. So bila sijil yang dia ada tu dia register je semua. Macam Cik Nazar tu dia ada dua-dua ke apa? Tak silap saya ada dua-dua Cik Nazar tu. Boleh tanya dia lah. Biasa dia akan mula daripada wireman lah kan? Pengalaman. Tak juga. Dia tengok dia punya, daripada dia belajar dulu, kadang-kadang kat institusi tu dia ambil dulu terus yang program chargeman, dia akan chargeman lah. Tapi biasanya orang akan ada 2 sijil lah, wireman dan chargeman. Sebab benda tu tak lari jauh. Wiring, macam bila chargeman dia belajar pasal switchboard, dan dia juga dia guna buat motor punya wiring kan. Jadi kalau orang yang pendawai pula, dia buat wiring je. Jadi sebab tu benda tu biasa orang ada 2 sijil, wireman dan chargeman. Okey. Okay. Menara tu ada, saya rasa ada wireman. Walaupun kita tak minta wireman, ada. Sebab kita pun pernah audit tu awal tahun ni ke tahun lepas menara tu. Adalah. Biasa yang wiring pasang lampu tepi jalan tu wireman ke nyambung kabel? Untuk pasang lampu tu A1, bukan wireman. Dia AO tadi untuk penjaga jentera untuk switchboard. A1 penjaga jentera campur talian atas. Talian atas tu untuk lampu jalan. Dia ada lain pula kan? Betul. Benda-benda tu banyaklah kategori dia. Okay. Yang ni drawing mesti kena sebab tu jurutera tu kalau dia chop drawing tu, kalau kita pergi buat inspection, kita tengoklah drawing tu siapa yang chop, siapa yang endorse. Jadi kalau pasangan tu pasangan yang sah yang didaftarkan, mesti kena daripada jurutera yang kompeten lah. Dia tak boleh suka-suka chop lah. Yang ni tadi, yang dilawati dan diperiksa oleh orang kompeten. Ni yang tadi yang pasal jurutera pelawat tu kan. Macam tuan-tuan punya tempat tu memang ada orang melawat tiap-tiap minggu. Saya lupa nama company. Tak silap saya TKE and Associate tu. IR Teo Kok Eng rasanya. Tak silap lah, tak TKE, PKV. Dia 2 tu je lah biasa kat Melaka ni. Okay. Ini untuk yang lawatan yang tadi tu, yang jurutera pelawat tu. Ini dia punya berapa banyak yang perlu lawat. Kalau macam tempat-tempat tuan-tuan ni, paling minimum 2 kali sebulan. Maksudnya 2 minggu sekali boleh.
Kalau lagi afdal seminggu sekali. Tapi dia biasanya lagi banyak dia lawat, lagi banyak dia charge. Jadi orang biasanya ikut minimum je. Okey. Ini tanggungjawab orang komputer ni. Dia kena yang maksud yang pertama ni, pasangan elektrik selain dari domestik, selain daripada kat rumah kita, hendaklah diperiksa dan diuji sekurang-kurangnya sekali setiap 5 tahun. Maknanya kat tempat tuan-tuan tu memang 5 tahun sekali tu dia kena buat maintenance lah, dia kena buat check semua sama ada semua okey ke tak okey ke. Yang kedua dia geganti dan peranti pelindung ni yang calibration ni lah. Ini 2 kali setahun. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Yang ini memang kita kalau inspection kita akan check pada switchboard tu betul tak dia calibrate 2 tahun sekali. So kalau tak ni kira major punya masalah lah, maksudnya kalau tak ada je kita memang kasih arahan serta-merta untuk dia buat calibration. The calibration ni macam kita servis kereta lah, kalau kita tak servis boleh je tak servis tapi bila datang masalah dia memang akan total major punya ni lah breakdown. Jadi sama juga switchboard ni dia 2 tahun sekali kita kena servis dia, kita calibrate dia lah. Okay, ni semua yang berkaitan dengan orang komputer. Hendaklah mengusahakan kerja-kerja maintenance penyelenggaraan. Lepas tu kena ada SOP dan juga langkah awasan yang diambil lah. Itu sebab tu tuan-tuan kalau tengok akses nak ke bilik elektrik apa semua memang tak boleh masuk kan. Bukannya kawasan public. Maksudnya kena berkunci, kena pintu akses yang berbeza. Sebab kita tak nak orang pegang mana-mana switch kan. Okay, yang ni arahan bertulis ni adalah permit to work PTW. So permit to work ni ada kondisi yang memerlukan PTW, terutamanya bahagian switching. Dia buat servis, dia asingkan bekalan, dia matikan bekalan atau dia panggil orang luar. Contohnya Abang Wira tak boleh nak buat kerja tu. Contoh calibration, dia tak boleh buat sendiri calibration tu. Dia kena panggil kontraktor perkhidmatan elektrik untuk buat calibration. So bila dia panggil kontraktor tu kena shutdown lah tuan-tuan punya bangunan. So dia akan head of Abang Wira, contohnya Cik Nazarudin tu, dia akan keluarkan satu PTW untuk menyerahkan sistem penara tu kepada orang kompeten di kontraktor tu. So kat sinilah kita perlukan PTW. Maksudnya bukan kerja yang biasa lah, kerja-kerja yang sebab tu kalau kerja-kerja elektrik ni orang tak buat hari-hari biasa dia buat hujung minggu, hari cuti sebab dia perlu shutdown. Bila shutdown tak ada bekalan lah. Ini contoh PTW. Ini semua PTW. Ini cara PTW dibatalkan, dia akan cross ya, dibatalkan, dia sign. Maksud dibatalkan ni bila dah batal boleh masuk bekalan. Kalau contoh tadi dia buat PTW, dia waktu buat tu dia kena tutup bekalan, dia kena off. Bila dia dah nak batalkan ni dia kena buat test, dia dah semak semua betul, baru dia cross dia batalkan, baru boleh masuk bekalan lagi. Okay ni macam yang saya cerita orang komputernya sijil tadi kan. Specialnya CGST ni dia tak sama macam degree, diploma. Tuan-tuan tak boleh dapat je sijil perakuan kekomputinan, contohnya dapat AO. Tak payahlah nak pergi frame, pergi gantung, jangan buat macam tu. Sebabnya kita ST ni kita ada, kita panggil upgrade boleh, downgrade boleh. Maksudnya daripada AO tu dia akan A1, A4. Dia tak boleh pegang dua sijil tau. Dia pergi A1, AO dia pulangkan. Dia pergi A4, dia punya A1 tadi dia pulangkan balik. So kalau dia BO, dia punya A4 dia pulangkan. Macam tu sistem ST ni. So benda tu bukan bersifat kekal. Maksudnya dia boleh upgrade, downgrade jika dia ada buat kerja-kerja ni lah. Tidur semasa bertugas ke, dia menyebabkan biasanya kalau yang melibatkan kematian contohnya dia careless. Contoh berlaku dekat pejabat CIQ kat Johor Bahru, chargeman ni dia careless. Dia kasih budak-budak praktikal untuk buat servis switchboard dia. Waktu dia suruh budak-budak praktikal ni dia pergi minum, dia pergi breakfast. Dia pergi breakfast, so budak-budak ni rupanya buat kerja live. Jadi meletup, meninggal 2 orang. Budak tu budak IKM Jasin. 2 orang meninggal. Jadi meninggal dah satu hal lah. Tapi dari segi ST, yang orang yang ada sijil tadi, yang chargeman yang pergi breakfast tu, yang tak monitor tu,
sijil B4 dia kita tarik balik. Bila tarik maksudnya dia seolah-olah tak ada sijil lah. Kita tarik perakuan dia, kita batalkan. Lepas tu adik assistant dia kita turunkan grade. Contohnya dia ada B0, kita turunkan dia jadi A0 je. Dia mungkin tak terlibat secara langsung tapi dia dalam grup ke dalam team tu. So kita punya sijil ST ni special lah. Kita boleh downgrade, upgrade tu kalau dia nak sanggup nak sambung belajar, kita upgradekan dia. Itu bezanya lah. Bukannya macam sijil yang jarang kan orang boleh tarik balik. Contohnya kita praktis, kita belajar dulu mechanical, tiba-tiba orang tarik balik sijil kita. Tu jarang lah, tiba-tiba universiti tarik balik atas sebab apa tu. Jarang kan berlaku. Kita pun tak pernah dengar kan kawan-kawan kena tarik balik sijil ke apa kan. Tapi kalau kat ST ni biasa. Dia boleh upgrade tu sangat normal. Maksudnya upgrade dia nak tinggikan dia punya kompetensi dia. Dan downgrade tu memang ada jika terdapat kesalahan. Tapi kesalahan tu kena dibuktikan lah. Tak kasihan lah biasanya accident ke apa-apa. Dia hanya tarik saja ke? Tak ada gantung ke? Dia terus tarik ke? Gantung ada juga. Gantung biasanya macam kita kena penalty macam 2-3 tahun dia tak boleh register. Jadi tapi benda ni kita dah tak praktis yang gantung ni. Sekarang ni kita memang tarik atau downgrade je. Sebab leceh dalam sistem kita nak arahkan untuk dia tak boleh nak register berapa tahun tu susah untuk dibuat dalam sistem. Jadi apa yang diorang buat, diorang turunkan kelas ataupun turunkan dia punya kompetensi tu ataupun tarik balik. Benda ni yang orang kompeten takut lah. Sebab tu orang kompeten kalau dia tahu tanggungjawab dia maksudnya sijil dia tu, pelakuan dia walaupun kita tak limit sampai umur berapa dia boleh pakai, tapi jika ada kesalahan yang dia buat tu, tanggungjawab dia kita boleh tarik. Itu bezanya yang kita kasih. Sebab tu kita kasih dia boleh guna sampai bila-bila, tapi dalam masa yang sama kita pun bila-bila boleh tarik dia punya sijil. Okay? Itu saja saya rasa. Ada apa-apa soalan lagi tak? Puan nak tanya Puan. Boleh. ST ada keluarkan persijilan untuk training provider. Macam dekat apa? Ambil exam untuk B4, AO sampai B4 tu kan. So ST keluarkan certification ke untuk training company lain yang nak buat training untuk chargeman atau lain-lain? Ada? Setakat ni kita memang tak ada, kita tak ada center untuk apa orang tau. Kita tak ada training center. Even orang ST pun kita pun train dekat tempat lain. Maksudnya kita tak macam JKR dia ada apa ni create JKR kat Alor Gajah kan untuk buat untuk apa hantar dia punya staff semua. ST tak ada lagi. So maksud saya certification. ST dia keluarkan certification untuk training. Tak ada kan? So, tak ada lagi. Yang baru tu siapa yang iktirafkan dia sebagai training provider dia? Training provider? Macam yang Kuala Sungai Baru tu kan, tempat chargeman ambil exam tu. Siapa yang pantau? Kat mana tu? Kuala Sungai Baru? Apa yang Kuala Kubu Baru Kuala Kubu Baru tempat yang before ambil exam ni. Before A4. Okey, sebenarnya kita ada institusi yang kita tauliah kan. Dekat dalam Malaysia ni lebih kurang ada lebih 60 institusi. So kalau macam kat Melaka ni, kita ada contoh IKM Jasin, IKBN Alor Gajah, kita ada juga ILP Bukit Katil. Kita ada beberapa institusi yang kita kerjasama. Maksudnya bila katakan budak-budak tu ambil sijil katakan belajar literate, teknologi literate contohnya. Dia belajar 2 tahun full time. Bila dia grad, bila yang institusi yang kami tauliahkan tu, bila dia grad, dia bukan dapat sijil, contohnya dia bukan dapat sijil daripada IKM Jasin saja. Dia akan dapat sekali IKM Jasin punya sijil berserta dengan contohnya dia dapat A1 daripada Suruhanjaya Tenaga. Itu kita panggil macam, sebab dulu ST kita ada buat test. Kita maksudnya calon persendirian boleh datang buat test. Kita pun sewa mana-mana dewan exam, dia boleh jawab exam semua. Sebab nak dapatkan satu sijil tu dia kena melalui 3 proses. 1 exam, yang kedua dia kena praktikal, yang ketiga dia kena ada interview. So 3 tu lulus baru dapat satu sijil tu. Bukan simple nak dapat sijil tu. Ada 3 proses yang dia kena lalu untuk dapat satu tu. Jadi kita telah tauliahkan lebih daripada 60 institusi di Malaysia untuk buat kursus
Jadi bila diorang dah lulus tu, diorang akan dapat sekali CGST. Okay. Itulah ataupun kalau yang macam nak upgrade pergi ILSAS kan, contohnya sebab ILSAS ni dia high voltage punya facility ni tak banyak kat Malaysia. Kita ada INSTEP dekat Petronas yang dekat Terengganu tu. Lepas tu kita ada ILSAS, lepas tu ada satu lagi rasanya dekat area KL, tak ingat mana. Itu je yang ada untuk high voltage punya facilities. Jadi kita bekerjasama dengan institusi tu. Memang bila orang tu ambil kat situ je dia dapat CGST lah. Walaupun itu bukan ST, maknanya dia cuma collaborate dengan ST je di bawah pentauliahan ST lah. Oh, ST sub kepada third party lain lah untuk. Betul. Betul. Calon-calon macam kalau yang dah kerja ni dia akan buat part time lah. So macam contoh ambil dekat IKBN tu 2 tahun part time katakan Sabtu Ahad ke apa. Bila dia dah sudah part time tu dia akan dapat sijil contohnya AO ke A4 ke. Tu memang kita ada collaborate dengan institusi. Kita sendiri yang buat tu tak ada dah. Okey. Silakan. Okay, soalan lain? Ada soalan lain tak? Satu lagi nak tanya Wan, wireman kerja sendiri kan, buat bisnes sendiri dekat perumahan tu. Pernah ke ST tangkap ke sebab dia buat kerja-kerja tanpa register dengan ST? Okey, dia sini untuk wireman yang kerja sendiri ni, biasanya wireman tu kalau dia full time meniaga, dia full time, dia kena ada syarikat kontraktor yang berdaftar, kontraktor elektrik lah. Dia kena tubuhkan satu syarikat, adalah syarat-syarat untuk jadi sebagai kontraktor elektrik dan dia sendiri bekerja, tak ada isu. Maksudnya dia boleh buat. Dia kerja sendiri, katakan dia sendirilah owner kontraktor tu, dia sendirilah wireman dan dia juga chargeman. Sebab banyak kontraktor kita macam tu lah. Dia punya owner dia adalah orang kompetent sendiri. So itu tak ada isu lah, maksudnya dia buat kerja betul. Tapi macam kalau kita panggil-panggil orang yang buat tu, katakanlah orang tu ada sijil kompetent. Dia biasanya dia tak register ada dua sebab. Satunya dia bekerja tempat lain full time tempat lain. Maksudnya dia buat kerja tu sebagai part time. So macam saya cakap tadi, bila dia dah register tempat full time tu, dia tak boleh nak register. Kita tak benarkan untuk buat part time tempat lain. Dia ada sijil, cumanya sebab benda tu melibatkan macam kalau kita yang macam tuan-tuan kerja government kan, kalau nak buat kerja part time kena ada declaration kan. Maksudnya kena majikan tahu. Jadi benda-benda tu yang menyebabkan dia orang tak register pada kontraktor tu. Itu satu isu. Satu lagi, dia tak ada majikan. Maksudnya dia tak nak buat syarikat. Bila dia tak buat syarikat, dia boleh ambil kerja-kerja yang kecil lah yang orang tak tahu setakat. Maksudnya kita panggil dia, kita tahu dia boleh buat kerja, dia boleh buat semua okey. Tapi kalau dari segi dia nak ambil tender dengan JKR, dia nak ambil tender dengan CIDB, dengan TNB, semua tak lepas lah. Sebab dia tak ada company, dia tak ada sijil tu lah sebagai kontraktor elektrik tu. Kerja kecil-kecil dia lepas lah, maksudnya benda yang repair apa-apa kan. Repair sikit-sikit betul. Macam tu kita ST kalau selagi tak ada dapat aduan yang macam daripada pengguna yang contohnya dia buat wiring tak betul ke apa kan, tertangkap tu setakat ni tak ada. Maksudnya yang benda tu sangat sikit lah. Memang banyak tapi kerja yang kecil, yang bukan kerja yang melibatkan calibration ke apa yang perlukan syarikat yang besar lah. Macam kita pun kalau kita hire kontraktor apa tu wireman kan, kalau dia tak boleh buat kita cari orang lain kan. Macam kita panggil tukang apa dia tak boleh buat, kita panggil orang lain. Jadi kat situ tak ada isu sangat lah. Satu lagi Puan nak tanya tentang kalau pakai solar sekarang, mana dia gunakan untuk step up elektrik kan kepada high voltage. Kena melalui ST ke? Dia solar ni bukan dia nak step up voltage. Dia solar ni dia nak gunakan dia nak sumber selain daripada TNB tu. Maksudnya kalau TNB dia charge, kalau kita katakan sekarang kan tengah trend orang pasang solar kat bumbung rumah contohnya. Jadi kalau tuan-tuan rasa macam nak pasang solar, satu yang kena consider adalah berapa bil elektrik sekarang. Kalau bil elektrik tu setakat 300 ke bawah tak payahlah, macam rugi. Sebab kos solar ni bukan murah. Kos solar ni kalau yang biasa-biasa yang setakat yang macam solar panel dan skeping tu je, itu 5-6 ribu khas untuk
water heater je contohnya. Tapi Hmm. kalau yang solar yang pakai yang macam berpanel-panel yang atas bubur yang orang buat sekarang tu, itu kos mungkin boleh mencecah sampai berbelas-belas ribu. Jadi boleh buat, tapi dari segi pulangan modal tu tak berbaloi sebab tuan-tuan punya bil tu berapa. Jadi kalau katakan orang nak pasang solar ni, biasanya kalau sebab TNB pun dia ada bisnes baru, dia pasang solar juga. Jadi kalau TNB dia akan advise tengok berapa bil dia monthly. Kalau bil dia terlalu sikit, dia tak advise pasang solar sebab nak balik modal tu tak berbaloi lah. Kalau duit terlebih sangat tu nak pasang, suka hati je lah nak pasang. Tapi kalau macam orang biasa, kita consider dari segi berapa bil, katakan bil cik memang mahal, katakan sebulan bil listrik 700 kan. Jadi memang kita sarankan untuk pasang solar sebab katakan 700 pasang solar dalam katakanlah dalam 15,000 katakan solar tu. So bila cik-cik dah dapat solar tu, dia dah dapat generate cik punya tenaga. Tak semua tenaga yang boleh pakai daripada solar. Macam aircon dia tak cukup kuat. Yang boleh mungkin water heater, lampu, kipas. Jadi bila bil elektrik tuan-tuan tu boleh, kita ada dua solar ni, ada dua sistem. Satu kita boleh mohon dengan SEDA sebagai NEM tau, maksudnya kita boleh jual kita punya solar tu. Kalau kita tak pakai untuk rumah kita, kita boleh jual ke TNB, boleh jual masuk balik dalam sistem Malaysia punya sistem ni lah. Kalau itu satu tu, tapi itu kelulusan dia memang ada kuota tertentu lah, tak tahun macam SEDA memang ada offer tak banyak lah, beberapa kapasiti je. Tapi yang satu lagi, kalau tuan-tuan just untuk pasang solar, tak jual pada TNB, maksudnya pada sendiri je. Itu yang biasa yang tu, maksudnya katakan dia 700 sebulan bil dia, katakan solar tu dapat tampung, dia dah tolong pakai yang untuk dia punya lampu, kipas semua tu dalam 200-300 sebulan. So yang balance 400 tu je tuan-tuan bayar pada TNB. Itu konsep dia lah, dua konsep berbeza. Ada satu yang dia jual, dia terus masuk dalam sistem. Maknanya dia gunakan bumbung rumah dia sebagai generate solar tu, masuk dalam sistem. Jadi kalau katakan dia dapat generate sebulan katakan RM500. So katakan bil dia 700, dia kira bayar 200 je lah. Dia kira tolak macam tu je. Itu ada dua lah, satu yang kita jual, satu kita pakai sendiri. Solar ni pun ada lesen dengan ST di bawah pelesinan tadi. Tapi untuk kapasiti lebih daripada 24 kW untuk single phase, 72 kW untuk 3 phase. Besar lah, biasanya rumah-rumah ni belas-belas je kilowatt, jadi tak perlu register. Okey, baik Puan. Lagi ada soalan lain? Puan, saya nak tanya soalan. Kan biasa orang pasang pagar elektrik guna solar dekat kebun tu kan, itu ditarifkan sebagai pasangan ke? Okey, pagar elektrik kalau yang kebun ni, kebanyakannya semua bukan yang kita ada pendaftaran perpasangan elektrik untuk pagar elektrik. Okey, tapi yang ikut spek kita ni memang high spek lah, maksudnya bukan yang macam yang kebun-kebun tu. Yang kebun-kebun tu confirm tak lulus. Yang kebun ni biasanya kalau kita dapat aduan ke apa, kita akan pergi check. Biasanya memang tak adalah yang pasang proper, sebab tu tujuan dia nak halang binatang kan. Cuma kita risau kalau kena orang mati kan, sebab biasanya dia direct tap daripada pagar tu. Kalau ikut ST punya spek pagar elektrik yang betul, kalau tuan-tuan lalu highway, kalau daripada Melaka pergi KL nampak Planters Heaven tu kan, kalau dekat Negeri Sembilan dia ada nilai tu, akan nampak belah kiri tu yang macam ada pagar elektrik tu untuk taman perumahan, macam tu ST luluskan. Maksudnya pagar elektrik macam tu yang betul-betul cerita kita luluskan. Bukan yang macam yang kat kebun tu. Tapi yang kat kebun ni isu dia tu lah. Dia biasanya tak ada orang buat aduan, kita tak adalah pergi. Kalau kita pergi, kita nak paksa orang untuk buat kan, kita boleh enforce, tapi masalahnya macam mana kita nak paksa dia untuk buat. Kadang-kadang yang buat tu pun semua yang perkebun kecil. Jadi nak tak nak kita just boleh kasih surat arahan untuk cuba pasang betul-betul. Selagi tak ada kes, selamat lagi. Kalau ada kes, macam jadi isu besar lah.
macam sekongkol macam ST kita tak enforce lah. Biasanya kita akan cuba nasihat untuk buat betul-betul lah, sebab kos nak pasang pagar elektrik ni bukan murah lah kalau yang betul-betul punya. Sebab sekarang trend dekat rumah. Kat rumah pun banyak. Kalau dekat Melaka paling dekat ni kat Taman Beli Antarabangsa tu, kat depan tu itu banyak pagar elektrik. Yang tu banyaklah kita pergi kasih kebenaran dia memang berdaftar sebagai pasangan elektrik lah. Maksudnya untuk rumah dia dipasang pagar elektrik. Ya, Puan, dia kalau yang guna AC tu memang berdaftar kan? Kalau yang guna DC tu kan biasa kalau solar tu dia keluaran dia DC kan, bukan AC kan? Sebab tu dia kena sistem yang betul. Bila once dia daftar, kita akan tengok semua tahu spek apa dia pakai, sebab pagar elektrik ni dia ada energizer tau. Energizer ni dia tukar dia punya output dia lah DC, AC. Jadi kalau yang biasa yang jenis kebun pakai ni, dia tak ada pun energizer. Dia memang direct tap. Bila direct tap, bukan kata binatang je mati. Orang pun boleh mati. Tu yang jadi isu tu. Kalau yang betul-betul register punya, tak ada masalah. Macam kalau kena, orang tak mati. Orang terkejut je. Dia macam shock yang menyebabkan orang tu terkejut je. Mati tak? Itu yang betul-betul spek ST. Tapi kita pergi inspection, kita tak adalah pegang tu, tapi diorang akan ada berapa dia punya bacaan tu. Dia ada limit dia. Kita tak boleh kasih energizer tu, kita tak boleh kasih impas yang tinggi. Contohnya kalau pencuri kan, dia nak masuk, dia terpegang je, benda tu memang boleh terperanjat lah, memang dia boleh macam paling-paling pun dia terpelanting, dia tak akan mati. Itu yang sebetulnya pemasangan yang betul, pagar elektrik yang betul. Yang kebun-kebun ni memang selalu masalah lah, tapi sebab kebun kan, kita pun harap tak ada apa-apa berlaku lah, sebab kita nak suruh orang kampung ni pasang pagar elektrik ni bukan senang. Maksudnya isu kat situ lah. Itu masalah yang kita hadapi jugalah, maksudnya ST kita boleh suruh orang tu pasang, tapi kita tak boleh nak pegang dia melalui akta yang kalau kita dapat buktikan dia berbahaya, contohnya dia pasang kebun tu tapi kawasan tu macam orang akses kan lalu lalang, kita boleh authorize untuk buka pagar tu. Tu je lah kita boleh buat. Kalau kemudian dia pasang balik tu, tu susah lah nak monitor kan. Kalau kita dapat buktikan dia bahaya, tapi biasanya kebun-kebun ni betul-betul hujung kampung yang memang dia nak protect daripada monyet-monyet kan, apa daripada balik bayar tu ke apa kan. So yang tu kita biasanya kita pesan pada dia lah, ataupun kita keluarkan je lah surat sebagai formality yang kata sebenarnya dia kena register pagar tu. Tapi sebabkan keadaan tu kita tak ada melibatkan safety tu tak terlalu serius. Maksudnya kita bukan kawasan lalu lalang orang ke apa. Jadi kita pun setakat boleh arahkan keluar surat je. Itu kekagan lah yang ST hadapi lah kalau buat macam tu. Sebab kita tak boleh nak arah serta-merta dari segi safety issues tu. Kalau melibatkan public memang senang. Tapi kalau memang tak ada orang, dia je lah yang orangnya. Yang lain semua maksudnya dia memang halang binatang ke apa. Itu kita cuma boleh keluarkan surat je lah, suruh dia register. Tapi dari segi nak paksa dia register tu, itu susah sikit. Soalan lain ke? Ada soalan lagi? Okey, Puan nak tanya lah, kalau macam Puan ni dijaga Negeri Sembilan, Melaka, Johor Tak, Negeri Sembilan Melaka je. Johor kita ada ST Johor. Maksudnya kalau macam JKP nak minta bantuan pakar daripada ST, so kita buat surat ke sebelah bangunan je lah. Betul. Yang yelah, boleh lah kat sekolah. Okey, baik tu je tanya. Kita ST, kita ni HQ dekat Precinct 2 Putrajaya. Lepas tu kita pejabat kawasan ada 9. Maksudnya tak semua negeri ada ST. Sarawak memang confirm tak ada. Tapi kat Sabah kita ada 2, Pantai Timur Sandakan 1, Pantai Barat KK 1. Lepas tu kita ada Johor, ST Melaka, cover Melaka Negeri Sembilan, ST PJ Petaling Jaya, cover KL, Selangor, Putrajaya. Lepas tu kita ada ST Ipoh, dia cover Perak. ST Pulau Pinang, dia cover Pulau Pinang, Perlis, Kedah. Lepas tu ST Kota Baru, cover Kota Baru dan Terengganu. Yang last sekali ST Pahang. Tu 9 pejabat kawasan lah. So kita pun ada border kita lah.
kita tak macam DOS ramai kan. Kita sikit je. Kita tak ramai seramai anggota DOS lah. So kalau nak ajak operasi tu kesian sikit lah daripada ST ni sikit je lah. Tak ramai. Paling maksimum pun boleh kita kasi 4 pegawai je. Tak macam DOS DOS kalau buat operasi boleh buat besar-besaran. Puan berapa orang ada? 4 orang pegawai? Pegawai 4 saja. Termasuk bos kita ada 9. Cover Melaka Negeri Sembilan. Sebab kita kan pengawas selia je, kita arah-arah je. Apa ni? Kita sebenarnya kita request tambah tapi tak tahulah kan top management. Kita 9 orang je dalam satu ST Melaka tu. 1 bos, 4 pegawai, 4 yang non-exec. So biasanya enforcement yang keluar maksimum 6 je. Termasuk 1 technician dan bos, 6 je yang kita boleh keluar. Termasuk driver 7 lah, driver ada. Tapi macam kita punya capacity tu tak ramai lah. Kita memang, kita cubalah kalau katakan nak yang bersepadu ke apa, kita cubalah hantar. Tapi tak boleh ramai sangat lah. Ada apa-apa soalan lain? Kita tak pernah buat dengan DOS. Rasa macam tak ada je. Ada apa persoalan lagi? Cik Saad nak tanya lagi? Kalau DOS ada nak buat enforcement apa-apa yang rasa macam nak panggil ST sekali boleh je jemput. Okey. Mungkin sikit masa lagi kalau ada berpeluang lah nanti kita akan mungkin bekerjasama lebih lanjut lah puan. Boleh. Kalau ada apa-apa isu ke apa pun boleh email saya lah, tak ada masalah. Ataupun sebelah je kita punya bangunan kan. Susah boleh datang je. Jadi di pihak pegawai JKKP ada apa persoalan lagi? Kalau tak ada, kita boleh luangkan sikit masa untuk sesi bergambar tak? Siapa-siapa yang ada kamera boleh buka kamera untuk kita ambil gambar kenang-kenangan. Jabatan Keselamatan Jalan Raya. Okey, Cik Syah minta tolong je Hello. Okey. Sekejap. Okey, macam hang pula lah. Buka kamera. Okey. Shake cheese. 1, 1, 2, 3. Sekali lagi. Buka kamera. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ramai tak buka kamera ni? Ramai tak ada kamera ke? Pakai PC lah. Desktop lah. Pakai desktop, banyak pakai desktop. Sekejap. Ramai gelap je ni lah. Okey dah. Okey, sudah. Okey, terima kasih puan. Di pihak jabatan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Fazlin binti Syarifuddin atas perkongsiannya tadi. Semoga sesi hari ini akan membuka lembaran baru kita punya kerjasama pada masa akan datang. Jadi sesi taujihat hari ini akan berakhir pada hari sekarang ni, habis ni sudahlah. Jadi sesi ini akan bersambung pada hari esok bermula jam 2.30 hingga 3.30 ada slot yang lain. Kemudian nanti akan bersambung CIDB pula petang besok lagi. Dan
Maka dengan itu selesailah urusan kita pada hari ini lah. Alright, jadi terima kasih banyak Puan Fazli binti Syarifuddin atas perkongsiannya dan semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih Puan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Jadi dah boleh beransur lah. Masing-masing kita dah boleh. Inilah. Jumpa besok.